إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. Yang bermaksud dan bahawa sesungguhnya adalah beberapa orang daripada manusia yang meminta pertolongan kepada golongan jin, tetapi jin-jin itu menjadikan manusia bertambah sesat. Para tetamu Allah yang dimuliakan, marilah kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan bersungguh-sungguh melakukan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kehidupan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Member pada hari ini akan membicarakan khutbah bertajuk Amalan Khurafat Merosakkan Akidah. Menurut istilah Usuluddin dan falsafah Islam, khurafat bermaksud cerita karut, sama ada rekaan dan juga khayalan, atau perbuatan, sama ada ajaran, adat, pantang larang, ramalan dan pemujaan, atau kepercayaan yang bercanggah dengan syariat dan akal. Amalan-amalan khurafat yang telah sayup sekian lama berada di umat ini, yakni masih berlaku walaupun masyarakat Melayu telah ratusan tahun menganut Islam. Begitu juga meskipun dunia telah melalui era moden berlandaskan sains dan teknologi, dan masyarakat Melayu sudah lebih terpelajar, namun sebahagian kepercayaan dan amalan yang mengandungi unsur-unsur syirik masih terus dilakukan oleh segelintir masyarakat kita. Disebabkan ceteknya pengetahuan dan lemahnya penghayatan agama, kepercayaan terhadap unsur-unsur mistik yang merosakkan akidah dan mendorong kepada kekufuran, seperti percaya kepada tangkal, azimat, ilmu pengasih, ilmu hitam, membuang sial, melariskan perniagaan dan seumpamanya masih berlaku. Islam sangat menitik beratkan soal menjaga akidah agar tidak berlaku syirik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad iftara isman 'azima. Surah An-Nisa ayat 48 yang bermaksud, sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik, mempersekutukannya, dan akan mengampunkan dosa yang lain daripada itu bagi sesiapa yang dikehendakinya. Dan sesiapa yang mempersekutukan Allah, maka sesungguhnya dia telah melakukan dosa yang besar. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Innar raqa wat tamaim wat tiwalat syirkun. Yang bermaksud, sesungguhnya jampi, mentera, tangkal dan ilmu pengasih adalah syirik. Rawahul Ahmad. Selain itu, antara bentuk khurafat moden yang dipercayai oleh segelintir anggota masyarakat ialah kepercayaan kepada bintang dan angka tertentu yang didakwa boleh membawa tuah atau sial. Ada yang tidak selesa apabila diberikan angka tertentu, sama ada angka giliran, nombor rumah ataupun bilik, nombor kenderaan dan pelbagai lagi. Demikian juga kepercayaan kepada ramalan bintang serta menilik tuah dan nasib yang dihubungkan dengan tarikh kelahiran. Islam melarang amalan menilik dan meramal seperti mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata arafan aw sahiran aw kahinan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Yang bermaksud, barang siapa yang menemui tukang tilik atau tukang sihir lalu membenarkan apa yang ia katakan, maka ia telah mengingkari wahyu yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Ahmad. Untuk melindungi umat Islam daripada terperangkap dengan amalan-amalan berunsur khurafat, member memberikan panduan-panduan berikut. Pertamanya, jauhilah dan tinggalkanlah amalan-amalan yang tidak berdasarkan nas syarah, sama ada Al-Quran ataupun Al-Hadis. Keduanya, tidak mempercayai cerita-cerita rekaan, dongeng atau khayalan yang bersumberkan kepercayaan karut dan tidak lagi meneruskan adat yang bercanggah dengan ajaran Islam. Yang ketiganya, tidak disandarkan hujjah atau permohonan kepada bantuan makhluk halus atau seruan mendapatkan pertolongan daripada roh-roh yang telah berada di alam barzakh. Yang keempatnya, tidak melakukan pemujaan kepada kubur, telaga, busut, pokok, senjata-senjata lama, selain selendang-selendang dan sebagainya, dengan kepercayaan objektif tersebut dapat membantu untuk mencapai sesuatu hajat. Jemaah yang dikasihi Allah, tidak dinafikan kaedah perubatan tradisional telah sekian lama berperanan sebagai pelengkap kepada kaedah perubatan moden. Kaedah perubatan tradisional ada unsur-unsur yang dapat memberikan kekuatan rohaniah, kekuatan dalaman dan kekuatan fizikologi. Islam membenarkan perubatan secara rohaniah, tetapi hendaklah berlandaskan syarak tanpa ada unsur-unsur khurafat dan syirik seperti mencampur adukkan ayat-ayat Al-Quran dan mentera yang menyeru pertolongan makhluk halus dengan memanggil roh datuk nenek, roh wali-wali, syekh dan khadam tertentu. Dalam sejarah Islam, wujud cara perubatan tertentu seperti mana yang diamalkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga para sahabat dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran, salawat, zikir dan doa-doa khusus sebagai pelindung, pendinding dan penawar bagi mengobati penyakit. Ibn Qayyim Al-Jauziyah menerusi karyanya At-Tibun Nabawi menjelaskan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan 3 asas ubatan untuk merawat penyakit, iaitu bahan semula jadi, amalan kerohanian dan gabungan daripada kedua-duanya. Bahawa kaedah rawatan berunsur rohaniah dibenarkan selagi mana tidak menggunakan bahan kotor seperti najis, berunsur khurafat, tangkal, azimat serta mentera yang bercampur aduk, dan tidak melibatkan makhluk-makhluk halus, jin, syaitan dan iblis. Nabi SAW bersabda,
menerusi sahabat Sayyidina Abu Darda yang bermaksud, sesungguhnya Allah menjadikan pada setiap penyakit itu ada ubatnya. Maka hendaklah kamu berubat, tetapi jangan berubat dengan menggunakan benda-benda yang haram. Di antara kaedah yang dianjurkan untuk membantu manusia mendapat ketenangan ketika gelisah berhadapan dengan ujian, sama ada berbentuk penyakit, kesusahan, kesulitan, musibah dan bala, ialah melakukan amalan-amalan berikut. Pertama, yang memperbanyakkan beristighfar, memohon keampunan Allah Subhanahu wa taala, dan memperbanyakkan doa dengan yakin dan bersungguh-sungguh. Keduanya, memperbanyakkan zikir, munajat berserta solat sunat hajat dan solat sunat istikharah. Ketiganya, bertawassul dengan nama-nama Allah yang mulia, amalan kebaikan pribadi dan doa orang-orang yang soleh. Keempatnya, memperbanyakkan bersedekah, terutama kepada fakir miskin dan anak-anak yatim, kerana doa penerima sedekah itu amat hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur